atau memiliki berbagai tafsir yang mungkin tergantung pada konteks dan pengetahuan tambahan. Sementara itu, ayat-ayat mukamat adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang jelas dan tafsir yang tegas. Kenapa adanya ayat mukamat dan mutasyabihat? Sebab adanya ayat mukamat dan mutasyabihat. Ayat mukamat, seperti kita ketahui, ayat ini memiliki makna yang jelas. Arti kata lain, ayat ini mudah untuk difahami dan boleh diterima oleh akal fikiran. Ayat mutasyabihat itu berbeza dengan ayat mukamat. Ayat ini memiliki makna yang kurang jelas dan kesamaan pada maknanya. Ayat mutasyabihat membutuhkan bantuan oleh para ulama untuk mengetahui makna yang sebenar. Contoh ayat mutasyabihat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat kedua, tahun 19 tahun lagi. Ar-Rahman ala 'arsy istawa. Dia bermaksud yang Maha Pengasih berberdiri di atas arsy. Ini membawa dari ilmu Mujaddid Al-Tabari mentafsirkan istawa itu sebenarnya sebagai memiliki dan menguasai, bukan berseberat dan bilang. Manakala Ibn Habs mentakwilkan sebagai perbuatan menyempurnakan penciptaan yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy. Hikmah ayat mutasyabihat. Yang pertama, ayat ini meliputi ikrar mantan kepada manusia. Yang kedua, memudahkan bagi manusia untuk mengetahui makna sesuatu ayat. Yang ketiga, dengan mengetahui ayat ini, maka mereka dapat menghayati makna maksud agar mudah untuk mengamalkan dan dipraktik dalam kehidupan seharian. Seterusnya, mendorong manusia untuk giat memahami dan menghayati dan mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran. Seterusnya kita lihat pula kepada pandangan ulama terhadap ayat mukamat dan ayat mutasyabihat. Jadi terdapat perbezaan pandangan ulama. Perbezaan pandangan ulama ini mengenai definisi dan juga dari segi penafsiran dan penakwilan mukamat dan mutasyabihat. Jadi hal ini kerana apabila pengertian ayat mukamat dan mutasyabihat ini dilihat secara khusus, maka para ulama mula membahas mengenai perkara ini ketika mereka melakukan penafsiran pada surah Al-Imran ayat ke-7. Maksudnya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Manhaj Al-Sunnah karya Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahawa ayat di atas menjadi petunjuk bahawa dalam Al-Quran terkandung padanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Jadi, pendapat pertama menurut Ibnu Habib An-Naisaburi menyatakan bahawa keseluruhan Al-Quran ini adalah muhkam berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 1 yang bermaksud Alif Lam Ra. Al-Quran adalah sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha mendalam pengetahuannya. Dalam ayat pertama di atas iaitu surah Hud, dari maksud perkataan hukimat ayat itu adalah hukamnya Al-Quran adalah dari segi kesempurnaannya dan tidak wujudnya pertentangan antara ayat-ayatnya. Adapun pendapat kedua pula, beliau menjelaskan bahawa Al-Quran secara keseluruhannya adalah mutasyabih sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Az-Zumar ayat 23 yang bermaksud Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu kitab suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain tentang benarnya dan indahnya yang berulang-ulang keterangannya dengan berbagai cara. Jadi pada ayat 23 surah Az-Zumar ni pula dia menjelaskan dari aspek persamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran, kebaikan dan kemujizatan Al-Quran tersebut. Manakala pendapat ketiga dan yang paling kukuh ialah Al-Quran mempunyai dua ayat yang muhkamat dan mutasyabihat berdasarkan kepada alasan ayat surah Hud dan surah Az-Zumar. Terdapat juga pendapat menurut riwayat Mujahid dan Ikrimah, ayat muhkam ialah ayat yang Allah sempurnakan mengenai penjelasan halal dan haram. Manakala mutasyabih ialah perkara yang berkaitan dengan hukum halal dan haram yang membolehkan sebahagian daripada ayat berinteraksi dengan ayat yang lain. Jadi dari segi penafsiran dan penakwilan ayat-ayat ini pula, menurut riwayat Ibnu Abbas dan Muqatil, ayat muhkam terdiri daripada ayat selain huruf muqatti'ah
muqatti'ah di awal sebagian surah Al-Quran seperti Alif Lam Mim dan Alif Lam Mim Sad. Manakala ayat mutasyabih terdiri daripada huruf muqatti'ah di awal sebagian surah Al-Quran yang lain. Sebagai contoh, ulama salaf menganggap fawatir suwar atau huruf al-muqatti'ah telah sejak Nabi lagi, seperti dinyatakan oleh As-Suyuti tentang pendapat Ibnu Abbas mengenai huruf itu. Sebagai contoh berikut: Alif Lam Mim yang bermaksud Innallahu a'lam dan Alif Lam Ra yang bermaksud Innallahu a'lam. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahawa ayat bukan hanya menunjukkan satu penakbilan, sementara itu ayat mutasyabih mempunyai berbagai jenis penakbilan. Dalam hal ayat muhkamat ini, para ulama tidak berselisih kerana ayat-ayat yang jelas tidak mempunyai kaitan pada lafaz atau maknanya dan mereka tidak memerlukan takwilan tambahan untuk memahaminya. Sedangkan ayat mutasyabih ini adalah bersifat mujmal dan semestinya memerlukan takwil. Jadi majoriti ulama berpendapat bahawa hanya Allah yang mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabih. Kesimpulannya kat sini, pemahaman terhadap ayat mutasyabihat dia memerlukan pengetahuan tambahan atau konteks kebenaran ayat muhkamat, memberi petunjuk yang lebih langsung dan jelas dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih.